Okey, salam sejahtera dan selamat pagi kepada rakan-rakan wartawan. Yang pertamanya, sidang Abah hari ini diadakan untuk menjawab beberapa persoalan susulan daripada pengumuman saya pada hari Jumaat yang lepas untuk kita tidak meneruskan perjanjian berkenaan dengan pengendalian AES oleh syarikat ATES dan juga Beta Tegak dan keputusan kerajaan untuk membatalkan semua saman. Sudah tentu ada orang yang gembira, ada orang yang tidak gembira. Ada orang yang mempersoalkan mengapa kita membuat keputusan ini, membatalkan saman. Adakah kita menggalakkan orang yang melanggar undang-undang dilepaskan. Dan ada pula yang mengatakan mengapa kerajaan sekarang ini menghadapi masalah kewangan, pada masa yang sama mengapa kita fogon ataupun kita melepaskan saman-saman ini yang bernilai 435 juta. Mengapa kita buat keputusan yang begitu? Hari ini saya nak jawab. Yang pertamanya, hari itu saya pun telah menegaskan apa yang kalau kita kutip pun saman-saman itu, semua saman-saman yang dikutip itu tidak akan masuk dalam dana kerajaan. Itu pertimbangan pertama. Dia tidak akan masuk dalam dana kerajaan kerana saman yang kita kutip itu kita kena bayar kepada dua syarikat pengendali AES. Itu yang kita kata sebab agreement yang ditandatangani oleh kerajaan terdahulu adalah lopsided. Dia memberikan kelebihan kepada syarikat. Dan apa yang kita tak boleh terima ataupun pertimbangan yang kita buat ialah we cannot agree on one thing, iaitu enforcement diswastakan. Kerajaan terdahulu menswastakan penguasaan. Itu yang menyebabkan ada orang yang tidak puas hati yang telah membawa kes ini ke mahkamah. Mengapa enforcement diprivatisekan, diswastakan? Itu yang telah menjurus kepada keputusan kerajaan untuk membatalkan semua saman-saman ini supaya kita menyelesaikan isu AES ini yang sudah sekian lama, 6 tahun tidak ada penyelesaian. Banyak saman tertunggak, keputusan AES itu masih tertangguh dan masih ada persoalan yang besar mengenai kesahihan ataupun validity penguasaan itu kerana ia diswastakan. Maka untuk menjawab persoalan orang-orang yang telah mengkritik keputusan ini, saya nak mendedahkan hari ini angka-angka yang tidak pernah diperolehi sebelum ini, iaitu jumlah yang kerajaan telah bayar daripada saman yang dikutip itu, yang telah bayar kepada dua syarikat ini, syarikat ATES Berhad dan syarikat Beta Tegak, sejak dia diperkenalkan pada tahun 2012. Okey, saya telah mengedarkan, sudah rujuk kepada edaran ini satu satu angka-angka yang detail. 2012 jumlah saman dikeluarkan 312,587. Jumlah saman yang telah dibayar 23,640. Jumlah saman tertunggak 288,000. Bayaran tier 2, tier 1. Apa yang saya nak jelaskan hari ini ialah setiap saman yang dikeluarkan oleh dua syarikat ini ataupun oleh AES ini, JPJ keluarkan saman, dia ada dua bayaran. 2 tiers. Bayaran peringkat pertama ialah tak kira dah saman itu dapat dikutip atau tidak oleh kerajaan. Setiap saman yang dikeluarkan itu, apabila telah tangkap gambar, dia keluar saman saja. Setiap saman, kerajaan kena bayar dua syarikat ini RM16. Setiap saman. Tier 1. You tengok, kalau jumlah saman dikeluarkan 312,587, kita kena bayar dia RM5 juta. RM5,1,392. RM16 setiap saman. Sama ada kerajaan dapat kutip saman itu atau tidak, lain cerita. Tetapi RM16 itu wajib dibayar kepada syarikat ATES ataupun Beta Tegak. Selepas itu tier 1. Selepas itu, tier 2 ialah apabila saman itu dikutip daripada orang ramai. Katakan, kalau dulu sebelum diskaun dikutip RM300. RM300 ini tolak RM16 yang telah bayar, iaitu RM284. RM284, 50% kena dibayar kepada syarikat pengendali.
Okay. Prinsipnya ialah yang telah kita katakan, bayaran Tier 1 RM16 untuk setiap saman sah yang dikeluarkan, terhad kepada 10 juta saman setahun. Maksudnya unjuran syarikat ini apabila mereka memperkenalkan AS ini, mereka nak pasang 1000 kamera. The original agreement, dia nak pasang lebih kurang 1000 kamera. Nak speed trap lah mana-mana tempat. Itu yang menyebabkan ramai orang sangat tekilan. Nak 1000 kamera, dan mereka menganggarkan 1 tahun boleh isu lebih kurang 10 juta saman. Kalau 10 juta saman, RM16 satu saman yang dikeluarkan, hanya dia keluarkan 10 juta saman, dia anggarannya dapat 160 juta. That is anggaran lah. Tetapi memang tak dapat 10 juta sebab banyak kamera yang tak dapat dipasang. Tetapi bayaran Tier 1 itu RM16. Bayaran Tier 2 ialah 50% daripada saman yang dikutip ataupun dibayar kepada kerajaan, terhad kepada 540 juta setahun. Ini Tier 2. Kalau dia lebih daripada angka ini, ada Tier 3 lagi. Tetapi let's put aside Tier 3 sebab kita tak sampai angka itu. Ada 2 tier saja, iaitu Tier 1 dan Tier 2. Tier 2 ialah setiap saman yang dibayar kepada kerajaan, mereka dapat 50%. Based on saman bernilai RM300. Tetapi pada tahun 2016, kerajaan terdahulu membuat keputusan untuk mengurangkan kadar kompaun ataupun kadar denda ini daripada RM300 kepada RM150. Kerana ketika itu dia kata yang pertama nak diskaun, nak galak orang bayar AES. Yang kedua nak serarikan dengan saman polis trafik RM150. Apabila saman ini diturunkan kepada RM150, bayaran kepada syarikat pengendali masih RM150. Sebab 50% based on 300 dalam perjanjian. Maksudnya, kalau kita sekarang kutip RM150, that amount goes to these 2 syarikat. Do you get me? Okay. Sebab anda nampak yang tak berapa faham. Faham? Maksudnya RM150 itu yang kita kutip. Kalau katakan kita tak buat keputusan inilah, kita kutip lagi. Kutip lagi. Apa yang kerajaan kutip itu, kerajaan tak dapat. Kerajaan akan bayar kepada syarikat ini. Syarikat atas dan juga syarikat peta tegak. Kerana itu dalam perjanjian. Itu yang menjurus kepada kita membuat keputusan kerana kita merasakan perjanjian ini langsung tidak adil kepada kerajaan, dan kita tidak setuju dengan prinsip bahawa penguatkuasaan itu diswastakan. Saman yang dibayar oleh orang ramai sepatutnya hasil kerajaan sebagai satu tanda untuk mendenda ataupun mengajar pemandu-pemandu yang tidak berhemah, yang melanggar peraturan. Tetapi kita tak boleh terima prinsip bahawa apabila saman itu dibayar, ia dibayar kepada syarikat yang keluarkan gambar itu, gambar AES itu. Itu yang menyebabkan mengapa kita batalkan semua saman-saman yang tertunggak ini. Kerana apa yang kita terima itu akan dibayar kepada 2 syarikat mengikut perjanjian ini. Jadi itu kita tak boleh terima. Itu sebabnya kita membatalkan saman-saman itu. Jadi saya harap orang ramai, terutamanya yang mengkritik keputusan ini, faham mengapa kita membuat keputusan ini membatalkan saman-saman yang tertunggak. Yang keduanya, kepada sesiapa pengkritik yang mengatakan bahawa ini mengapa kita kerajaan hilang pendapatan, hilang cukai atau hilang sumber pendapatan. Ia tidak melibatkan kehilangan apa-apa pendapatan kepada kerajaan. Kerana kata kita kutip pun kita tak dapat. That's why we make that decision untuk melepaskan ataupun kita membatalkan saman-saman tertunggak ini. Perkara kedua yang saya nak maklumkan di sini hari ini, semalam saya baca satu kenyataan daripada Persatuan Patriot yang mereka pun kata bahawa mereka langsung tak tahu bahawa dana LTAT digunakan untuk membayar 2 syarikat ini. Presiden Patriot amat-amat tekilan mengapa ada keputusan ini oleh LTAT, dan mereka mempersoalkan siapa sebenarnya di belakang 2 syarikat ini. Maka hari ini saya menjawab kepada Patriot,
dan kita memberikan makluman ringkas kepada pemilik asal. Ini adalah pemegang saham asal dua syarikat ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah siapa di belakang, siapa yang memiliki saham asal syarikat ATAS dan juga Beta Tegap. Nama-nama semuanya ada di sana. These are all supposedly public document lah. Boleh dapat daripada SSM sebelum ini dan sebagainya. So ini kita berikan makluman kepada orang ramai. Okay. Balik kepada jumlah saman yang telah dibayar kepada dua syarikat ini. Sejak tahun 2012 sehingga bulan Mei 2018 tahun ini, jumlah bayaran kepada syarikat ATAS dan juga syarikat Beta Tegap bernilai 129 juta ringgit. 129 million. Daripada dua tier. Tier pertama 60 juta 214,672 ringgit dan tier kedua yang mereka telah kutip, yang mereka telah dapat 68 juta 68.8 juta ringgit. Ini yang mereka telah kutip daripada kerajaan. Okay. Memang angka-angka ini kalau kamu buat kira-kira, dia kalau jumlah saman yang telah dibayar kali dengan RM150, memang angka itu ada rari sikit. Sebab ini adalah angka-angka yang mereka telah terima. Mereka kata masih ada bayaran tertunggak daripada JPJ. So ini adalah angka-angka yang mereka telah terima daripada kerajaan, iaitu tier 2. So ini yang telah mereka terima, tetapi kita masih subjek bahawa semua bayaran-bayaran itu kita akan buat audit secara detail, secara terperinci. Tetapi apapun, ini adalah angka yang mereka telah sahkan yang telah diterima oleh dua-dua syarikat ini, iaitu 129 juta. 129 juta dalam masa 6 tahun. Apakah investment syarikat ini? Setakat ini 38 kamera saja yang operasi. Ada 7 kamera dalam proses kalibrasi, 2 sedang dalam proses pemasangan. Jumlah keseluruhan setakat ini hanya 47 kamera. 47 kamera. Saya difahamkan satu kamera paling mahal pun 250,000. 250,000 satu kamera. Maksudnya jumlah investment lebih kurang 10 juta saja. 10 juta dan dia terima bayaran 129 juta. Apapun investment yang diberikan telah mereka dapat baliklah, dan mempunyai mengaut keuntungan yang jauh lebih tinggi. Tetapi apa yang isu sekarang ini ialah 555 juta dibayar kepada dua syarikat asal itu. Pemegang-pemegang saham asal, mereka telah dapat 555 juta dan mereka telah walk away lah, tak ada terlibat apa-apa lagi. Yang bayar kepada dua syarikat ini ialah tabung LTAT. Bayar 555 juta untuk 47 kamera ni lah. Aset lain tak ada. Mengapa dibayar 555 juta? Sebab dalam perjanjian dia kata ada unjuran pendapatan berapa. Sebab kerajaan tidak membenarkan pemasangan kamera itu, maka mereka ada kehilangan pendapatan. Maka kerajaan pada ketika itu menggunakan dana LTAT untuk memberikan pampasan kepada dua syarikat ini. So itu yang kita kata the whole deal was lopsided. Perjanjian ini amat berat sebelah kepada dua syarikat ini, yang menyebabkan kita lihat, apabila kita lihat perjanjian ini, apabila saya diberikan taklimat, saya amat marah sekali melihat kepada perjanjian seperti ini ditandatangani. Dan apabila saya membuat keputusan ini, saya nak menjawab, saya boleh terima kritikan daripada sesiapa kerana mereka tak faham latar belakang mengapa kita buat keputusan ini. Tetapi apa yang saya tak boleh terima ialah kritikan daripada pemimpin-pemimpin MCA. I can accept criticism from anyone except from MCA leaders, because they are the biggest hypocrites. Yang pertamanya daripada Wee Ka Siong. Dia kata, oh tak fair. Tak fair kepada orang yang sudah bayar. I want to tell Wee Ka Siong, you have no right to talk about fairness, because it was your former MCA Minister of Transport who signed this deal. AES
Dan selepas itu Liu Tiong Lai menjadi Menteri Pengangkutan, tak buat apa-apa. Semua saman ini tertunggak. Yang kedua, daripada Setiausaha Agung Pemuda MCA, Leong Kim Sun, nama dia. Dia minta saya mohon maaf. Dia kata saya patut mohon maaf. I should apologize for making such a foolish decision. I want to answer him. Those who make this decision to sign this agreement, it was the fool who signed the agreement. Siapa yang tanda tangan itu memang fool lah. Perjanjian ini. Bukannya keputusan membatalkan saman yang foolish, tetapi orang yang tanda tangan perjanjian dengan dua syarikat itu, yang saya rasa adalah fools. Siapa yang tanda tangan? Tahun 2012, Menteri Pengangkutan Kong Chong Ha daripada MCA. Dan dia kata, oh kita tak serius berkenaan dengan penguasaan undang-undang. Saya nak tanya dia, kalau Liu Tiong Lai serius, mengapa sejak Liu Tiong Lai menjadi Menteri Pengangkutan tahun 2014 sehingga tahun 2018 membiarkan semua saman-saman ini tertunggak? Mengapa tak ada buat apa-apa tindakan penguasaan sehingga 80% saman tertunggak? Dia tak serius. Dia tak buat apa-apa. Never attempted to solve this AES issue zaman Liu Tiong Lai menjadi Menteri Pengangkutan. So saya nak kata kepada pemimpin MCA lah, so sebelum anda bercakap, gunalah otak terlebih dahulu. Use your brain before you talk. Sebab apa yang kamu cakap hari ini reflects badly on the MCA ministers. Because jangan lupa, sebelum saya jadi Menteri Pengangkutan, saya hanya menjadi Menteri Pengangkutan 3 bulan saja. Sebelum ini, semua Menteri Pengangkutan in the past 30 years are all from MCA. Yang terlibat dengan AES ini ada 2 Menteri Pengangkutan yang terdahulu. Yang pertamanya Tan Sri Kong Chong Ha, yang keduanya Datuk Sri Liu Tiong Lai. But both of them never attempted to solve this issue. Mereka tak pernah pun secara transparent bagi tahu kepada rakyat berkenaan dengan perjanjian ini, apatah lagi menyelesaikan isu perjanjian yang lopsided ini. Jadi apabila kita membuat keputusan sekarang, mereka pula nak jadi hero, kononnya memperjuangkan rakyat dan sebagainya, kata kita tak fair dan sebagainya. So as I said, I can accept criticism from anyone, but not from MCA leaders, because they have no right to criticize us on this decision. Okay. I think just like clarification, what 555 million tu, is it for the remaining camera yang these two companies tak boleh pasang? 555 juta itu telah dibayar oleh LTAT kepada 2 syarikat ini, seperti yang saya telah umumkan pada hari Jumaat, to solve this issue. Sebab mereka tak boleh pasang dan mereka tak dapat kutip dan sebagainya. So maka ada proses arbitrasi pada ketika itu. Kerajaan pada ketika itu, dia minta LTAT untuk take over these 2 companies supaya menjadi syarikat milik LTAT. Dan dia bayar 555 juta kepada 2 syarikat itu yang pemegang asalnya. So 555 juta sudah dibayar atas punjuran dalam perjanjian. Sekarang apa tu 5 yang LTAT itu 5 kerajaan kena bayar balik. Kita sudah cakap kita akan akan selesaikan dengan LTAT, sebab LTAT diminta oleh kerajaan untuk settle isu ini. Sepatutnya perjanjian yang ditandatangani oleh kerajaan terdahulu ini adalah lopsided, yang tidak menguntungkan langsung kerajaan. Apabila saman tak dapat dikutip, kamera tak boleh dipasang, kita kena bayar kepada syarikat itu out of nothing. Sepatutnya penguasaan adalah bidang tugas kerajaan, adalah bidang tugas JBJ, adalah kuasa JBJ. Kita swastakan penguasaan. Apabila tak boleh kuasa, kita kena bayar. Ini apa punya perjanjian? As I said just now, only fools will sign this kind of agreement. And the fools were the former MCA Minister of Transport. So maybe the 550 million tu bila akan start? I know you said that it's in stages, but when we have... Kita masih dalam rundingan dengan LTAT. Okay? Proses ini akan mengambil masa sedikit. Kita akan dalam proses rundingan dengan LTAT.
Okay, mesyuarat dengan LTT telah pun di-initiate lah, telah pun dimulakan. Like, has any amount for the 555 million been paid yet, or No. it's all outstanding? No, we have not paid a single cent. And what happens to those who have already paid their summons? As I said, that they already paid, and this already the money already paid to the two companies. So don't talk. I mean, and as I said just now, Kah Siong has no right to talk to tell us that we are not fair to those who have already paid, because it was the MCA Minister of Transport who signed this kind of agreement. Those money collected already paid to the two companies. Do you think the two companies will refund all these offenders? I have no problem if the two companies are willing to refund to those who have already paid. Maybe just to clarify, Yeah. you say the 555 is now owed to LTT, correct? So I just quickly understand. If you still collect all the summons, the outstanding summons, isn't it will ease your burden, government burden to repay by the LTT ataupun whatever collected? Number one, the legality of the summons are in questions. Okay, how many will pay? People will drag us to court. I mean, the public will drag the JPJ to court. The legality of the summons, because it was issued by a private companies. As I said, the principle of enforcement being privatized is wrong in the first place. So that is a issue. Kita tak boleh move forward kalau kita ada semua sama-sama tertinggal ini. Apa yang kita cakap, plan kita, rancangan kita ialah we settle all this once and for all. 1st of September, we take over, we will enforce ourselves. And once we enforce, of course, all the summons will come back to the government. So you will use that to Yeah, I mean, that will be offset and so on. offset Yeah, for the yeah. LTT. Yes. As I said, if we cannot settle this, kalau kita tak selesaikan semua sama-sama tertunggang ini, it's very hard for Kementerian Pengangkutan untuk move forward. So to those who criticize us for being lenient and so on, wait till I announce the penguasaan, plan penguasaan. So at that time, please don't say that I am too strict. Okay? We have two tiers. Kita pun ada 2 tier punya perancangan. Ini tier pertama saja. So jangan pula nanti orang yang sama kritik saya, oh ini terlalu tegas, tak ada belas kasihan dan sebagainya. Kita ada perancangan lain untuk penguasaan. Dan as I said, to those who criticize us, to the critics yang cakap kita lembik dan sebagainya, oh ni menteri lembik, tak berani menguasa, lenient kepada orang yang melanggar peraturan dan sebagainya, wait till September. I will make the announcement later. Okay? Dan yang satu lagi saya nak cakap, oh ini ada orang cakap ini, seperti di pemuda MC cakap, oh ini 2 minggu, siapa-siapa boleh speed. Ini pula orang, as I said, ini memang amateur lah. Ini benda basic dia tak faham. Penguatkuasaan had laju ini bukan saja AES, polis trafik juga mahu kuasa. Dan saya sudah minta ketua pengarah JPJ untuk menghubungi polis trafik untuk tegaskan apa ni, untuk ketatkan lagi penguatkuasaan 2 minggu ini. Maksudnya bukannya kita biarkan sesiapa boleh speed di atas highway, di atas rambu raya. Mereka tak faham ni. Dia ingat ni hanya AES saja. 38 kamera AES tak boleh cover sepanjang rambu raya utara selatan dan semua jalan raya. Kita juga ada polis trafik yang buat speed trap secara bergerak, yang mereka duduk di bawah jambatan dan sebagainya. Itu mereka pun tak faham. Itu sebabnya lah MCA kalah. Yang belum pasang habisnya AES, siapa nak teruskan ke? Itu semua adalah keputusan kerajaan. Pasti. Yang belum JPJ pasang, yang sebelum tu tak ada isu belum pasang. Okay? That agreement already lapsed lah. Agreement itu sudah sampai 31 Ogos, kita tak teruskan, lapse lah, everything lapse. So kita tidak lagi terikat mesti pasang 1,000 kamera. So as I said earlier, kita tak bound kepada agreement itu kan lagi. yang sebelum agreement dia belum pasang habis. Tak ada. Yang syarikat tu belum pasang habis. Tak boleh pasang lah. Bukan yang sini ada tulis yang ada sedang apa proses. Itu kita semua kita take over lah. Take over. JPJ akan take over. Semua diambil alih oleh JPJ. Semua diambil alih oleh JPJ. Dan lepas ini pemasangan kamera mesti melalui proses yang ketat, mesti melalui proses rujukan dengan MIROS.
MIROS akan menentukan di mana lokasi sepatutnya kita pasang AES. Okay. Seperti yang kita kata, kita bukannya lenient dalam penguasaan. Tetapi apa yang kita tak boleh terima, apa yang kita nak selesaikan ialah lopsided agreement ini. Okay. We are not against AES per se, but the implementation of AES previously, which was privatized to private companies, that is something that I think the public cannot accept, and that's why orang ramai tak boleh patuh kepada peraturan itu. Itu yang kita selesaikan hari ini. So, itu yang penjelasan saya lah. Maka kita terdapat satu keputusan berdasarkan semua pertimbangan ini, dan apa yang kita nak laksanakan ialah kita selesaikan satu isu yang telah lama tak selesai ini, dan kita harap dengan selesainya isu ini kita boleh bermula dengan satu hala tuju yang baru. Maka bermula 1 September semua diambil alih oleh JPJ dan kita akan melaksanakan penguasaan dengan lebih ketat lagi. By cancelling the unpaid summons, do you have to pay the companies for those? No, we are not. We have taken a position we are not going to pay them anything because it's nothing. I mean, it's nothing to lose for them. They won't be demanding for it. So of course, I mean, subject to our negotiation. I mean, but we have taken a position. The government will only responsible for the capital, 555 tu, 550 juta. Apa yang lain itu kita tak akan bayar. Jadi nak pokok yang 129 million ni, semua ni memang tak ada langsung yang masuk aksi kerajaan. Semua terus dibayar pada dua Semua syarikat. 129 ini yang sudah dibayar kepada dua syarikat itu. Untuk yang hasil kerajaan tak ada terima langsung ke sepanjang kutipan. Hasil kerajaan sudah bayar. Semua pergi kepada Ya, syarikat. kebanyakannya. Itu yang saya kata. Kalau kita kutip sekarang pun kerajaan tak dapat satu sen pun. So 129 will be the last payment. No, 129 already paid over the years. So then after that, nothing from No. the government. The government will only pay this back, pay back to LTAT, the 555 lah, secara berperingkat. Okay? Tapi when September 1st onwards will be under JPJ. So how much will the summons be? Will you maintain it 150? We will announce it later, as I said. That is tier 2. Okay, peringkat 2. We will sit down in the next 1 or 2 weeks. We will fine tune our policy of enforcement. Of course, it's not only about fine. We have other package to come with. We will announce it later. Walaupun nak tahu mengenai RFID, macam PH sebelum ni ada plan untuk French schools, tapi kerajaan sebelum ni ada nak implement RFID, which is the pilot class will be start September 1st. So Belum lagi. Belum ada keputusan RFID itu. Okay. Kita akan buat keputusan RFID itu kemudian apabila kita dah buat, kita akan umumkan. Tapi setakat ini belum, penguasaan RFID itu belum dimulakan lah. Okey, yang kontrifan ni, yang sepatutnya kalau sistem tu diteruskan, yang perlu dibayar kepada AES lah, kepada dua syarikat tu lah. Kontrifan ni. Apa yang kita katakan di sini, seperti yang saya katakan lah, apa yang kita kutip RM150 saja. Kalau kita kutip pun daripada orang yang melanggar yang dapat saman ini RM150. RM150 itu semua pergi kepada syarikat. 435 ni lah. Yes, 435. Itu yang kita rasa tak adil, bahawa syarikat ini masih kutip lagi 455 juta ni. And the question of legality. Okay. So it's all about kita nak move forward. Kita tak mau ada tertangguh lagi, tak mau lagi kita drag on. Sebab kita mengambil keputusan ini berdasarkan bahawa there is a window of opportunity. Because the agreement will be ending on 31st of August. Itu sebabnya kita membuat keputusan sekarang ini juga. Okay, without delaying. Okay. Okay, terima kasih. Thank you.